Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di sini kumpulan kami akan membentangkan tugasan kami yang bertajuk Nilaikan Peranan Malaysia dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sejak tahun 1957 hingga 2017. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu merupakan satu pertubuhan yang lahir selepas Perang Dunia Kedua di mana ia merupakan sebuah pertubuhan yang paling banyak keanggotaannya dan boleh dikatakan lebih baik daripada pertubuhan Liga Bangsa-Bangsa. Hal ini dikatakan demikian kerana sejak penubuhannya, Perang Dunia dapat dielakkan akan tetapi pertelagahan dan konflik masih tetap berlaku akibat daripada perebutan kuasa. Malaysia merupakan sebuah negara yang merdeka setelah ditakluk oleh penjajah-penjajah yang datang silih berganti. Namun, kehadiran dan kewujudan Malaysia dalam arena antarabangsa sekitar lebih setengah abad ini telah meletakkan Malaysia sebagai sebuah negara yang setanding dengan negara-negara maju di benua Eropah, Afrika serta benua Amerika. Pencapaian yang dicapai oleh Malaysia ini merupakan hasil daripada laungan serta kelantangan bersuara dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu oleh kerajaan dan para pemimpin di Malaysia. Mereka bersuara dalam menegakkan keadilan, keamanan serta kesaksamaan bagi semua ahli-ahli yang berada dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Salah satu kejayaan bagi kerajaan Malaysia adalah mampu menyediakan sebuah pasukan pengaman yang kuat dan mampan serta berdaya saing dalam PBB. Peranan Malaysia dalam PBB dapat dilihat apabila Malaysia menyertai misi pengaman di Congo. Congo merupakan sebuah negara yang berada di bawah taklukan Belgium dan ianya telah dimerdekakan oleh Belgium sendiri setelah mematuhi piagam PBB. Belgium dikatakan telah bersetuju untuk mengekalkan pegawai penjajah dalam segala bidang pentadbiran dan juga teknikal atas dasar tumpangan dalam mentadbir negara tersebut. Setelah Kongo merdeka, tentera mereka yang terdiri daripada anak jati negara itu telah membuat satu permintaan untuk dinaikkan pangkat yang lebih tinggi. Hal ini demikian adalah kerana mereka merasakan bahawa mereka telah merdeka, bebas dan tidak lagi terikat dengan kuasa penjajah serta mempunyai hak untuk mendapatkan jawatan yang lebih tinggi. Namun begitu, General Jassens yang merupakan tentera Belgium dikatakan enggan mematuhi permintaan tersebut. Keengganan tersebut telah membawa kepada tercetusnya satu pemberontakan di Congo. Pemberontakan yang berlaku itu dikatakan bersifat sangat agresif dan target mereka, mangsa keganasan mereka ialah orang Belgium. Kemelut yang berlaku ini telah menyebabkan Belgium menghantar anggota tenteranya ke Congo dan satu peperangan telah berlaku di antara dua buah pihak tersebut. Ini telah menyebabkan keadaan di Congo berada dalam huru-hara dan kacau bilau. Pertempuran ini telah menyebabkan Majlis Keselamatan PBB mengeluarkan resolusi nombor 143 yang mengarahkan Belgium untuk keluarkan tenteranya dari Kongo. Setiausaha Agung PBB juga turut menubuhkan United Nations Trust Supervision Organisation dan telah melibatkan pelbagai buah negara untuk menyertai misi pengaman dan Malaysia antara salah satu wakil yang turut menyertai misi tersebut. Malaysia telah menyertai misi pengaman PBB di Kongo pada tahun 1960, namun pada waktu itu Malaysia masih lagi dalam proses pembentukan dan baru saja selesai meredakan kekecohan yang berlaku akibat daripada pengaruh komunis yang telah menyebabkan darurat diisytiharkan pada waktu itu. Meskipun pada waktu itu keadaan di Malaysia masih lagi agak panas, namun Malaysia masih tetap teguh dalam menyumbangkan peranannya dalam misi pengaman PBB. Angkatan Tentera Malaysia telah menghantar pasukan khas Malaysia iaitu Malayan Special Force yang mewakili 4 kontijen yang ditempatkan di Kongo. Tunku Abdul Rahman telah mengarahkan seramai 613 orang anggota tentera Malaysia untuk mengambil bahagian dalam misi itu di mana mereka dipertanggungjawabkan untuk bertugas dalam mengawal keamanan Republik Congo. Selain itu, peranan Malaysia dalam PBB juga dapat dilihat apabila Malaysia menentang dasar apartheid. Rejim Afrika Selatan telah melakukan satu bentuk penindasan dengan berleluasa sekali terhadap rakyat kulit hitam.
Black People, di mana penindasan ini telah menyaksikan satu pelaksanaan dasar iaitu dasar apartheid. Apartheid merupakan satu sistem yang mengamalkan fahaman perkauman di Afrika Selatan. Majoriti penduduknya ialah merupakan golongan kulit hitam. Namun begitu, negara tersebut didominasi oleh golongan yang kulit hitam iaitu white people, di mana golongan tersebut adalah minoriti. Ternyata pendominasian itu menyebabkan golongan majoriti iaitu rakyat kulit hitam tidak dapat menentang golongan minoriti itu, dan ini menyebabkan mereka memerlukan bantuan serta sokongan daripada negara luar. Rakyat kulit hitam ditindas dengan begitu kejam sekali dan mereka dilayan serta dihina dengan memperlakukan mereka seperti hamba kepada rakyat kulit putih. Penindasan dan kekejaman ini telah mendapat perhatian yang meluas ke seluruh pelosok dunia kerana ianya jelas menunjukkan satu penindasan yang melibatkan perbezaan warna kulit. Malaysia juga turut tidak terkecuali dalam melaksanakan pendirian tegasnya dalam perkara ini. Kemelut ini mendapat reaksi sokongan daripada kesemua Perdana Menteri Malaysia, bermula daripada Tunku Abdul Rahman sehinggalah Tun Dr. Mahathir. Mereka menyokong sepenuhnya perjuangan rakyat kulit hitam di Afrika Selatan dalam menentang ketidakadilan yang terkandung dalam dasar apartheid itu. Tun Dr. Mahathir telah meneruskan kempen sokongannya melalui PBB dalam memerangi penindasan yang berlaku di Afrika Selatan itu dengan menyatakan bahawa kegagalan untuk mempengaruhi negara itu supaya menghapuskan dasar apartheid adalah berpunca daripada kegagalan pendekatan negara-negara barat. Ini menunjukkan bahawa Malaysia telah memberikan sumbangan dalam menegakkan keadilan terhadap konsep human right yang seharusnya dihormati oleh semua penghuni dunia. Tindakan Malaysia dalam menunjukkan penentangannya terhadap dasar yang mengamalkan penindasan tersebut bukan sahaja melalui kritikan dan kutukan semata-mata, malah Malaysia turut memulaukan semua jenis barangan yang dibuat oleh Afrika Selatan. Selain itu, Malaysia juga membantu menangani krisis di Bosnia. Konflik yang tercetus di Bosnia pada tahun 1992, ekoran daripada pengisytiharan kemerdekaan negara tersebut telah menyaksikan satu peperangan berat sebelah tercetus di antara pihak Serbia dan Bosnia. Dikatakan pada waktu itu telah berlakunya satu dasar yang dinamakan dasar pembersihan etnik yang diamalkan oleh pihak Serbia ke atas penduduk Islam. Malaysia merupakan antara negara Islam yang telah memberikan tindak balas terhadap krisis tersebut. Melalui pernyataan Malaysia dalam PBB, ianya telah memberikan satu peluang kepada Malaysia untuk membantu Bosnia. Terdapat pelbagai usaha yang dilakukan oleh Malaysia untuk mengeluarkan Bosnia daripada krisis tersebut. Namun begitu, ia tidak banyak membantu Bosnia kerana krisis yang berlaku itu sebenarnya telah wujudnya satu agenda daripada pihak barat. Ini telah menyebabkan pihak dari luar Eropah suka untuk campur tangan. Faktor Islam bukanlah merupakan faktor utama yang menyebabkan Malaysia tegas dalam menentang dasar yang dijalankan di Bosnia. Faktor ini juga kelihatan penting juga, akan tetapi terdapat faktor lain yang lebih jelas akan kepentingannya, dan faktor tersebut adalah faktor diplomatik di mana Malaysia telah menjalankan hubungan diplomatik dengan Yugoslavia. Tambahan pula, ia merupakan hubungan diplomatik yang terawal dijalankan oleh Malaysia dengan negara blok komunis itu. Dalam pada itu, krisis penganiayaan terhadap umat Islam di Bosnia jelas menunjukkan satu bentuk penindasan yang sangat kejam sehingga mendapat perhatian daripada Malaysia. Hal ini telah menimbulkan rasa tanggungjawab terhadap Malaysia untuk membantu saudara Islam mereka di negara itu daripada ditindas. Tun Dr. Mahathir bertindak untuk mengkritik sikap pihak Barat secara terang-terangan apabila pihak Amerika Syarikat enggan membantu mengetuai sekutu Eropahnya, khususnya Britain dan Perancis untuk menyekat keganasan tersebut. Malaysia juga berperanan dalam penyertaan Malaysia dalam agenda alam sekitar antarabangsa di persidangan Stockholm. Penyertaan ini merupakan satu aspek politik alam sekitar antarabangsa yang menunjukkan pendekatan kepimpinan Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia yang kedua sebagai seorang ikon politik pembangunan dua bandar. Pendekatan ini telah menjadi faktor yang mendapat reaksi Malaysia terhadap isu-isu antarabangsa yang melibatkan alam sekitar di bawah PBB. Pendekatan ini juga turut dijelaskan dalam konteks kepimpinan pragmatik. Pragmatik membawa maksud sebagai berpendirian praktikal iaitu
keadaan dan akibat yang terdapat dan tidak menimbulkan kesusahan kepada rakyat. Wakil Tetap dari Sweden telah mengemukakan satu cadangan kepada Setiausaha Agong PBB, iaitu meminta persoalan mengadakan persidangan antarabangsa mengenai masalah-masalah alam sekitar manusia. Tun Abdul Razak telah memainkan peranan yang sangat penting dalam mencorakkan kedudukan Malaysia terhadap agenda alam sekitar antarabangsa. Tindak balas kepada pelaksanaan persidangan tersebut disambut baik oleh Tun Razak dan Malaysia telah membuat beberapa persidangan rasmi peringkat kerajaan untuk mengambil bahagian di dalamnya. 4 persidangan penting telah dibuat oleh Malaysia, antaranya ialah menubuhkan jawatan kuasa ad hoc untuk menghasilkan laporan mengenai keadaan alam sekitar di Malaysia yang diminta oleh jawatan kuasa persidangan Stockholm itu. Malaysia juga turut menghantar wakil ke seminar persiapan persidangan Stockholm yang bertajuk Masalah Alam Sekitar di Negara-Negara Membangun. Selain itu, Malaysia juga telah melantik Menteri di Kementerian Kesihatan Lee Seok Yew sebagai Ketua Delegasi Malaysia untuk menghadiri kesemua 4 Prepcom dan persidangan Stockholm. Terdapat banyak 5 isu penting yang dikemukakan oleh Malaysia semasa persidangan tersebut. Ianya adalah merangkumi kedudukan masalah alam sekitar Malaysia 1957 hingga 1972, pencemaran alam sekitar di Selat Melaka, perdagangan sumber-sumber semula jadi, aktiviti yang berkaitan dengan perlumbaan senjata nuklear dan hubungan alam sekitar di pembangunan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Peranan Malaysia dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dapat dilihat dalam bidang sosial dan ekonomi. Hal ini kerana wujudnya pelibatan Tan Sri Razali Ismail, yang di mana beliau merupakan Presiden Malaysia yang pertama yang menjawat jawatan sebagai Presiden Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang ke-51, tepat pada tarikh 17 September 1996. Selain itu, ASEAN dan negara-negara Asia Tenggara menurut beliau juga perlu saling bekerjasama antara satu sama lain. Pelibatan kerjasama serantau ASEAN sehingga kini adalah sama kedudukannya seperti di PBB. Sejurus pelaku perang dunia, kesannya adalah pasaran global dan daya ketahanan hubungan ekonomi dan sosial antarabangsa telah menjadi tidak setara. Bukan itu saja, ia juga membangunkan aspek sosial dan ekonomi mereka. Selain itu, wujud reformasi kewangan telah berlaku, iaitu adanya perjabatan dan belanjawan yang sempurna. Perlu menjalankan pengoperasian pengamanan negara dengan cara pelaksanaan gencatan senjata bagi menjaga keselamatan antarabangsa. Dan juga pengesaan Malaysia terhadap Perhimpunan Agung PBB juga dapat dilihat dalam penganjuran persidangan mengenai penghapusan senjata nuklear. Seterusnya, sebanyak 158 buah negara termasuk Malaysia menyokong persetujuan draft perjanjian ujian nuklear menyeluruh CTBT. Walaupun Malaysia menyokong, menurut Tan Sri Razali Ismail, Malaysia tidak juga berpuas hati mengenai draft CTBT itu. Antara sebabnya ialah adanya kelemahan di mana perjanjian ini tidak meletakkan draft perjanjian pengharaman ujian nuklear menyeluruh dalam konteks pelucutan senjata nuklear secara meluas. Dalam perjanjian ini juga tidak menyatakan mengenai pelucutan senjata nuklear dilenyapkan sama sekali dalam satu tempoh masa yang ditetapkan. Hal ini kerana ia berpunca daripada negara-negara yang memiliki senjata nuklear telah membantah dengan keras. Dan bukan itu saja, mereka juga tidak menunjukkan adanya pencegahan terhadap ujian nuklear dalam makmal atau secara simulasi. Bagi Malaysia, perjanjian ini juga sangat penting bagi menghalang berlakunya ujian nuklear.
Akhir sekali, beliau juga turut membentangkan satu isu iaitu isu penyalahgunaan data di dalam Majlis Ekonomi dan Sosial PBB, di mana Malaysia telah memperkenalkan satu konsep iaitu the Concentrated Integrated Project for the Eradication and Prevention of Drug Abuse. Isu ini memberikan perhatian kepada kawasan yang tinggi dalam penyalahgunaan dadah. Di dalam ucapannya juga, Malaysia bukan negara pengeluar dadah, tetapi kami menghadapi masalah penyalahgunaan dadah dalam negara, di mana terdapat rekod iaitu seramai 187,000 pengguna dadah sejak tahun 1970. Malaysia juga adalah salah satu tempat transit yang di mana ia digunakan sebagai menjalankan perjalanan dagangan dadah. Bukan itu saja, bagi menyelesaikan masalah ini, Malaysia juga menjalankan usaha sama di peringkat antarabangsa dan kerjasama antara komuniti antarabangsa. Peranan Malaysia dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu juga dapat dilihat dengan adanya pelibatan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tun Dr. Mahathir Mohamad telah membangkitkan satu isu yang pertama yang berkait rapat dengan peranan PBB itu sendiri. Kegagalan ini juga disebabkan oleh ketidakmahuan kuasa-kuasa besar mengenai penerimaan keputusan dan ketetapan yang telah dibuat oleh pihak majoriti dalam anggota PBB. Pada tahun 1982, Tun Dr. Mahathir Mohamad telah mengatakan bahawa PBB kini berkedudukan pada paras yang paling rendah, di mana negara-negara kuasa besar perlu memulihkan kembali kepercayaan kepada PBB ini dan bukannya tugas membaik pulih kepercayaan ini diletakkan kepada negara-negara kecil sahaja. Bukan itu saja, beliau juga mengkritik dengan pedas sekali terhadap tindak tanduk samping kuasa-kuasa besar, di mana kita dapat memperlihatkan bahawa kuasa-kuasa besar ini semakin tidak menghiraukan dan memperkecilkan PBB. Sebagai contoh, sehingga kini mereka juga telah membuat satu rangkaian kerjasama hubungan luar di luar sistem PBB dalam menamatkan masalah dunia ini. Ini melihatkan bahawa perbuatan ini telah menyebabkan bidang ekonomi, politik serta sosial PBB terus disisihkan. Di samping itu juga, beliau juga mengkritik negara-negara kuasa besar yang ingin menarik diri dari setiap agensi tertentu di mana ia seakan-akan mahu mengancam PBB. Dr. Mahathir Mohamad juga menyatakan bahawa salah satu cara untuk menyelesaikan masalah sudah tentu bukanlah dengan mengkhianati agensi-agensi itu. Beliau juga mengajak semua negara anggota untuk menghentikan pandangan dan pendirian syarikat ini. Beliau juga menyeru supaya hentikanlah putar balik dan kepalsuan yang diberikan oleh negara-negara kuasa besar ini. Meskipun Tun Dr. Mahathir mengkritik banyak mengenai PBB, beliau tetap lagi mempercayai kepada sistem antarabangsa yang bertumpu pada PBB. Beliau juga ada menyatakan bahawa bagi mengelak mengalami nasib yang sama seperti Liga Bangsa-Bangsa Bersatu yang diwujudkan sebelum ini, dia mahu setiap negara anggota tidak hanya bermulut manis apabila melahirkan prinsip, tetapi diam apabila memenuhi selera dan tidak prihatin apabila prinsip dilanggar. Kemudian, Malaysia dan negara-negara sedang membangun merupakan sumber utama komoditi dunia dengan harga yang boleh berguna kepada mana-mana negara maju. Tun Dr. Mahathir bercakap di PBB mengenai keperluan negara maju membantu menstabilkan harga bahan mentah. Beliau percaya bahawa negara maju
sengaja memanipulasi harga bahan mentah untuk mendapatkan kelebihan berbanding pesaing mereka. Tun Dr. Mahathir juga mengecam Amerika Syarikat kerana menyalahgunakan penciptaan stok getah dan penampilan timah untuk kepentingan strategik. Bukan itu sahaja, Malaysia cuba mengembangkan organisasi pengeluar yang berkesan sambil mengelakkan pembentukan keadaan monopoli. Akhir sekali, disebabkan Tun Dr. Mahathir banyak memberi caranan dan kritikan yang bernas, beliau telah menjadi pemimpin Asia kedua di dunia selepas Yutan dari Myanmar, orang Melayu dan Islam pertama yang menduduki jawatan Setiausaha Agung PBB ke-6 berdasarkan kepribadian, karisma dan kecemerlangan beliau. Walaupun beliau banyak mendapat tentangan yang hebat daripada pelbagai negara-negara Eropah dan Amerika Latin, beliau tetap menjalankan tanggungjawabnya dengan baik sekali. Kesimpulannya, Malaysia telah diterima masuk sebagai anggota ke-82 Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada 17 September 1957. Bukan itu sahaja, Malaysia telah melakukan yang terbaik untuk memainkan peranannya dalam PBB. Terutamanya kerana Malaysia mahukan dunia yang aman, yang bebas daripada hak asasi manusia dan kebimbangan konflik. Tan Sri Razali Ismail telah menunjukkan prestasi yang baik sebagai Presiden Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan juga sumbangan Tun Dr. Mahathir yang telah dilakukannya di dalam PBB juga telah mengukir namanya di mata dunia walaupun beliau telah meletakkan jawatannya. Terima kasih.